Macam mana link ni? Tak reti pula kita nak ambil link. Cuba Kak Zia buka dekat apa nama, Ustazah Nurul Hidayah. Facebook Dia betul, Facebook. Lepas tu nanti dia akan keluar live tu. Boleh share dekat kawan. Ustazah Nurul Hidayah. Ustazah panjang Nurul Hidayah. Betul. Live kan? Suara dengar tak? Kita recheck dulu. Suara okey? Okey, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. InsyaAllah kita boleh panjang-panjangkan pada sahabat-sahabat kita yang work from home. Dan juga sahabat-sahabat kita yang dah resign pun boleh ikut juga. Boleh ikut juga kuliah di M-Bank. InsyaAllah. Jadi kita mula ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa min du'a la yastajabu lah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'un alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Ya Allah, faqihkanlah kami, fahamkanlah kami terhadap urusan agama kami. Ya Allah, pimpinlah kami menuju ke jalan yang lurus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat bertemu hari ni berdepan apa kita panggil mata ke mata. Macam tu kan. Kak Linda, Kak Zia, Kak nama siapa? Kak Mila. Kak Jamila, maksudnya orangnya cantik kan. Kak Azida. Kak Azida apa macam pernah jumpa saya ke? Tak pernah ya? Saya lah tengok muka Kak Zia macam pernah jumpa kan. Kalau Kak Zia dengan Kak Linda memang kita pernah bersama dalam satu grup mengaji 2-in-1 PKP ni cerita. Sebab kerja kat rumah kan. Sahabat kita Ain, masya-Allah. Ain, ni kita pun Ain juga. InsyaAllah kita mungkin. Tapi rasa macam kalau pernah pun saya duduk kaunter kat bawah je. Tak pernah sampai dekat surau. Ni surau lelaki ni mana? Dia lagging je kot. Okay, insyaAllah. Kita mulakan dahulu sesi kita untuk kita bersoal jawab tentang solat. Dan yang pastinya satu perkara yang kita faham bahawa solat itu adalah ibarat oksigen bagi kita. Ya, oksigen bagi kita. Kalau kita terlepas daripada oksigen, maka kita susahlah nak tarik nafas. Mulalah jadi semput, mulalah jadi injap tertutup, macam-macam lah penyakit yang akan timbul apabila kita tidak menyempurnakan salat. Dan dalam kehidupan kita, kitab As-Salah, iaitu bab salat, adalah satu bab yang sangat penting lah. Orang kata benda lain tak apa kurang. Tapi bila bab solat tu, banyak yang kita tak tahu ataupun banyak yang menjadi persoalan, maka seolah-olah ibadah lain tak boleh nak bergantung padanya. Kerana solat itu ibarat tiang. Dalam rumah, as-salah imanuddin. So, ad-din itu adalah kalau diibaratkan sebagai bangunan, maka dia punya tiang utama, tiang serinya adalah solat. Kalau dia buat ibadah yang lain, tapi tak ada ibadah solat, macam manalah nak digantung langsirnya tu? Sebab tiang pun tak ada, roboh dah belaka. Ya, macam mana nak bentang kapet permaidani yang tebal, yang cantik, tapi dinding pun tak ada, tak boleh nak duduk. Ataupun nak dihias atas dia shilling punya cantik, tapi shilling pun tak boleh nak kekal.
Jadi begitulah ibarat pentingnya solat dalam kehidupan kita, dan kita setiap hari kita yakin dan pasti kita sudah solat ni seawal usia 7 tahun. Diajarlah. Tapi saya yakin dan percaya daripada kita kecil lagi dah tengok dah. Ibu dan ayah kita menunaikan solat. Kita dah nampak dah kenal dah. Bila azan, tahulah tu orang akan pergi menunaikan solat. Maka kita pun masuk dekat pembelajaran secara formal. Tak kisahlah namanya sekolah agama ke, kafah ke, qiraati ke, ada macam-macam nama kan. Ataupun katalah tak ada masuk sekolah agama, tapi ada pendidikan Islam. Paling kuranglah di dalam aliran teras yang utama dalam negara kita, ada pendidikan Islam yang pastinya ada tajuk solah. Untuk darjah 1, mungkin dia akan mulakan dengan taharah, kebersihan. Iaitu syarat yang orang kena siapkan diri sebelum nak masuk dalam solat. Kemudian barulah dikenal. Rukun Islam tu antaranya adalah solah itu sendiri. Rukun keberapa solah ni? Kena baca balik lah kan. Rukun Islam. Nombor 1, mengucap 2 kalimah syahadah. Nombor 2, terus mendirikan solat. 2. Kan? Maksudnya punyalah dalam banyak-banyak lagi yang lain tu, tapi dia adalah nombor 2. Betapa dekatnya ibadah yang namanya solat ini di dalam kehidupan seorang Muslim. Tak jauh lah. Dia tak cerita pasal ilmu falak. Tak. Dia tak cerita pasal ilmu contohnya tasawuf ke, tak. Dia pergi depan sekali, iaitu Islam. Akhbirni anil Islam. Kan Nabi SAW diajar oleh malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan tentang Islam. So malaikat Jibril tanya kepada Rasul SAW, akhbirni anil Islam. Berikan tahu kepada aku apa itu Islam. Lepas tu Nabi SAW yang tanya tu, Nabi kata yang tanya tu lebih tahu. Maka malaikat Jibril pun bagi tahu, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, an taqimus salah wa atuz zakah, sehingga akhir. Hadis tu panjanglah, hadis Jibril. Tapi maksudnya dia kata, kalau you nak tahu tentang Islam, first kali ialah syahadah. Yang kedua, second thing adalah berkaitan dengan solah. Sangat-sangat minimum. Untuk orang tahu tentang solat ni, tak ada alasan. Ataupun dia kata, saya dah umur 50 tahun, saya tak tahu pun kena solat. Boleh tak kalau dia jawab macam tu? Invalid. Dia punya soalan dia ataupun jawapan dia tadi tu invalid. Sebab solah dia ada maklumi dalam agama secara pasti. So tak ada istilah kata saya tak tahulah wajib solah. Kalau dia tak tahu benda-benda yang lain, benda-benda yang kecil-kecil kan. Tak tahu dia nak baca doa kunut, ataupun dia tak tahu nak macam mana nak benda-benda yang kecil-kecil, tak apa lagi. Itu you tak solat ke sudah azan? Nampak tak? Orang bukan Islam pun tahu. Yang masjid tu tempat orang solat. Bila azan tu tanda solat. You duduk dengan satu dom misalnya kata, dengan orang yang bukan Muslim, dia yang solat, dia yang kejut kawan dia yang Islam untuk solat subuh. Dah azan. Dia pula tahu dah azan. Dia suatu perkara yang bukan pelik lah, bukannya asing bagi seorang Muslim. Hatta orang bukan Muslim pun mereka ada dia punya sembahyang dia. Ada dia punya ta'abbud, maksudnya dalam 24 jam tu satu hari, mereka ada dia punya waktu khas bersama dengan kepercayaan mereka. Walaupun bentuknya berbeza, jadi takkanlah umat Islam, tapi kita fokus sahaja hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi yang pasti perkara tersebut bukan perkara asing, namun kita perbaiki solat kita akan menyampai kepada kesempurnaan solat. Nak dapat sempurna solat tu, Nabi sahajalah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, kamu nak solat, kamu lihatlah bagaimana aku menunaikan solat. Itu kita punya trademark kita, ikon kita dalam menunaikan solat. Mesti kita tengok macam mana Nabi buat. Mesti kita tengok bagaimana Nabi melaksanakan, perform solat yang terbaik, dan diperincikan oleh para ulama di dalam kitab fiqh. Ibu-ibu belajar kitab fiqh,
Sila. Boleh ke depan, tak ada masalah. Sekarang apa semua penuh sampai tangga. Boleh ke depan, sila. So katalah kita belajar fiqh, ibu-ibu ada buku rujukan tak kat rumah? Buku rujukan. Tapi memang kadang-kadang bagus juga pemantapan proses ataupun tata cara pemantapan. Kita tengok diorang punya camp, solat apa semua kan. Jadi kita pun belajar sama. Sebab dia benda yang bagus lah. Namun waktu kita umur macam anak kita pun sama lah ibu-ibu. Bukannya dengar sangat pun. Jadi bila kita dewasa, kesedaran kita untuk memperbaiki solat kita lebih banding dengan waktu kita kecil. Jadi insyaAllah hari ni kita tak adalah kita sebut sebagai satu perkara yang saya dah tahu dah tajuk solat, saya tak datang lah. Sebab apa tajuk ni saya dah pakar dah. Sebab apa sehari 5 kali buat, bayangkan. Tapi kita sentiasa akan belajar untuk menyempurnakan solat kita. Jadi antara kitab-kitab di dalam mazhab Syafi'i yang sahabat-sahabat perempuan boleh ada rujukannya di rumah, antaranya adalah kitab Safinatun Najah. Kitab Safinah, ada juga orang nama Safinah kan. Cuma tambah lagi satu, An-Najah. Itu asas untuk belajar kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Dan yang kedua, saya sukalah guna yang ni, iaitu Matan Zubat. Nama dia Matan Zubat. Ini alhamdulillah, Matan Zubat ni sudah diterjemahkan. Walaupun dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang ada jugalah yang tak berapa nak faham istilah dia ya. Sedikit istilah berbeza. Namun boleh kita rujuk. Ni Matan Zubat. Ini pun asas. Kalau lagi, boleh tengok juga buku-buku yang lebih besar mungkin daripada tu. Nama dia Syarah Muhadzab. Syarah S-Y-A-R-H Muhadzab. Ini semua kitab-kitab rujukan. Dia ada kitab yang untuk bacaan. Kitab bacaan macam tadilah kitab pemantapan solat. Masa dijual di macam PBA KL kan, pesta buku tu kebanyakannya ada jual kitab-kitab contemporary. Tapi kalau kitab rujukan ni kena merujuk matan, merujuk kepada syarah asal para ulama yang diterima dalam mazhab Syafi'i. Jadi insya-Allah hari ini kita nak buka ruang pada sahabat-sahabat kalau nak bertanya tentang solat, tapi sebelum daripada itu mungkin kita nak sentuh sedikit berkaitan dengan syarat solat. Kerana kita baru sahaja dalam lebih kurang dalam beberapa bulan, sebulan isu pasal telekong one piece, two piece tu. Sebulan lah ya. Allahu Akbar. Pening belaka kita. Ada orang yang mungkin dia sudah dah biasa dengan kaul tersebut, maka dia pun ikut. Tapi kalau orang yang tak biasa, mungkin dia akan jadi satu perkara yang mengconfusekan apabila dia datang dengan secara kita kata umum begitu. Ngaji ni senang, boleh tanya ustaz tu. Tadi bila kita dengar one side kan, dan dibawa pula dalil-dalil, jadi itu mendatangkan kegusaran pada hati kita. Ya, aku solat 30 tahun dah. Dia kata batal. Kan? Macam mana kita nak hadapi? Jom kita sama-sama tengok dahulu sedikit sebelum saya nanti buka pada soalan. Bab berkaitan dengan solat telekong one piece ataupun telekong two piece. Ini semua telekong two piece sini kan. Setakat ni tak beli lagi lah ya. Ada kat rumah, mungkin ada yang kat rumah, tapi kebanyakannya di Malaysia ni memang two piece lah kan. So jadi bagaimana dia punya syarat. So dia tersentuh sahabat-sahabat, ibu-ibu, kita ada satu namanya syarat wajib. Syarat wajib maksudnya benda tu sifat yang ada pada orang tu. Dia Muslim, dia baligh, dia berakal, dia salamatul jisim. Maksudnya dia boleh dengar, dia boleh tengok, dia boleh bercakap. Yang ini juga menjadi kewajipan seseorang dalam menunaikan solat. Kalau semua tak ada, dia bisu, dia pekak, dia buta. Macam mana dia nak belajar? Dia tak tahu macam mana nak rukuk, nak baca apa. So tiada kewajipan. Orang yang gila pun macam tu juga. Dia tak waras. Mungkin ataupun ibu-ibu, ayah-ayah yang dah tua, dah lanjut usia kan. Dia dah nyanyuk. Lepas tu kita nak suruh dia solat. Dia pun mengarut lah kan. Pukul 12 pun dah solat Zuhur.
Dia jadi tak berapa ni. Maka kewajipan dah tak ada lagi. Jangan pula dimarah pula. Mak belum azan lagi mak. Oh bukan main kan. Padahal orang tu dah tak berapa nak waras dah. Tak apalah. Dia solat pun dah okey lah tu dah. Tolong kita maka sudah wajib untuk diri dia sembahyang dan juga orang Muslim lah. Kalau orang kafir dia sembahyang, maka sembahyangnya tidak sah. Tetapi kalau dia nak belajar tak ada masalah. Mungkin dia sudah datang hatinya nak masuk Islam, tak ada masalah. Baik, iaitu syarat wajib. Berapa tadi? Oh tengok kan. Yes, tu nama dia mihrab. Mihrab ni adalah cara kita tentukan kiblat dekat dalam surau ataupun masjid. Dan kebanyakannya kalau kita pergi masjid dan surau mesti ada mihrab. Supaya orang tak sembahyang menghadap sana. Sebab ini kan tegak macam ni kan. Boleh juga menghadap sana. Ada orang ada, bukan cerita tak ada. Kita ni kadang-kadang tengok, alah takkan tak tahu kan, ada dia menghadap sana ibu-ibu. Dia nampak sana kot macam letak gambar Kaabah kat situ kan. Sana kot. Ni, tengok ni, cari ni. Cari mimbar, cari mihrab. Memanglah kalau dalam surau dia tak tulis arah kiblat. Kalau di luar ataupun dekat misalnya kata stesen bas, stesen kereta api ataupun dekat shopping